Selamat sejahtera saya ucapkan kepada cikgu dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami dari kumpulan 15 akan membentangkan tentang sumbangan budaya negara kota Yangshao dan negara kota Longshan dalam pembinaan sesebuah tamadun. Tamadun didefinisikan dalam pelbagai bahasa seperti bahasa Arab, bahasa Melayu serta bahasa Inggeris. Ia menggambarkan taraf pencapaian kemajuan rohani dan jasmani di sesebuah masyarakat. Definisi tamadun selalunya dikaitkan dengan kekuasaan, kehebatan, kemakmuran dan kemajuan. Tamadun Cina boleh dikesan sejak tahun 2000 sebelum Masihi. Tamadun ini merupakan salah satu tamadun tertua di dunia dan berkesinambungan hingga kini. Ia terletak di Asia Timur, bersebelahan Lautan Pasifik dengan keluasan daratan 9.6 juta kilometer persegi. Tamadun Cina menggunakan Hanyu sebagai bahasa rasminya dan mempunyai 56 etnik besar yang mengamalkan budaya dan adat masing-masing. Keunikan tamadun ini adalah kekebalan dan kekentalan dari dipengaruhi oleh tamadun-tamadun lain serta kelahiran pelbagai aliran falsafah, antaranya termasuklah Konfusianisme dan Taoisme. Terdapat 4 sungai penting dalam tamadun ini iaitu Sungai Kuning, Sungai Yangtze, Sungai Xijang serta Sungai Merah. Lembah Sungai Kuning juga dikenali sebagai Huanghe merupakan pusat pertumbuhan tamadun Cina di utara dan Changjiang di selatan. Tamadun Cina adalah seperti berikut. Kebudayaan Yangshao yang berlaku kira-kira pada abad 4 hingga 2 sebelum Masihi. Kebudayaan Longshan pada zaman Neolitik yang berlaku kira-kira pada abad 2 sebelum Masihi dan peradaban zaman Gangsa yang berlaku kira-kira pada adab 1 hingga 2 sebelum Masihi. Pada zaman Neolitik iaitu zaman batu baru, petani mula mengamalkan kehidupan semi tetap. Contohnya mereka bermula memburu dan menanam sekoi dan gandum. Pada zaman Gangsa, masyarakat telah menggantikan batu kepada besi. Selain itu, kegiatan ekonomi mereka menjadi lebih sempurna. Contohnya, mereka mula menternak binatang, melakukan aktiviti pertanian dan menenun. Bangsa Cina terdiri daripada 5 gabungan kaum besar yang dikenali sebagai Zonghua Minzu ataupun bangsa Tionghoa. Peringkat awal sebagai bangsa Huaxia kemudian bertukar kepada Han dan Tang. Bangsa ini terdiri daripada beberapa kumpulan etnik besar iaitu Han, Hui, Manchu, Mongol dan Zhang. Konsep negara dalam tamadun Cina adalah seperti Zonghua atau Tiongkok yang bermaksud negara tengah. Zonghua atau Tiongkok adalah gabungan Zonghua dengan Huaxia, iaitu wilayah tanah jajahan pemerintahan dinasti Cina yang mengamalkan budaya Zhongyan. Negara merujuk semangat untuk mengkeluargakan seluruh unit kenegaraan, contohnya gabungan Kua dan Jia, yang bermaksud gabungan negara dan keluarga. Konsep Zong menjadi asas sistem kenegaraan, manakala konsep Xiao menjadi asas sistem kekeluargaan. Sistem kekeluargaan merupakan asas kepada sistem kenegaraan dalam tamadun Cina. Dalam budaya Cina, semangat bangsa lebih diutamakan daripada semangat negara. Akhirnya, sistem pemerintahan dinasti dijatuhkan pada tahun 1911 dan digantikan dengan sistem republik. Seterusnya, kerajaan Yangshao merupakan antara kerajaan yang terawal dalam tamadun Cina. Tapak awal kerajaan ini terletak di Banbao, di provinsi Shaanxi pada milenium ke-5 sebelum Masihi. Tapak-tapak tradisi kerajaan ini boleh dijumpai di teres yang berhampiran, cawangan Sungai Wei dan Sungai Huanghe. Antara cara kehidupan masyarakat Yangshao ialah mereka menjalankan aktiviti pertanian serta membuat tembikar berlukisan. Penternakan binatang seperti ayam juga dijalankan untuk dijadikan sebagai sumber makanan. Selain itu, sumbangan kerajaan Yangshao ialah mereka telah banyak menyumbang kepada asas pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh pengupasuan asas teknologi pertanian yang dijalankan oleh kerajaan tersebut secara turun-temurun. Akhirnya, pada ke-6 milenium, kerajaan Yangshao telah digantikan oleh kerajaan Longshan. Kerajaan Longshan pula muncul pada pertengahan abad ke-2 sebelum Masihi. Kerajaan Longshan merupakan kerajaan terakhir yang mengamalkan budaya Neolitik di China. Kerajaan ini dapat ditemui di Kota Lama, Zhangjiu. Kerajaan Longshan juga dikenali sebagai budaya tembikar hitam disebabkan oleh penghasilan tembikar khas daripada kerajaan ini. Antara ciri-ciri kerajaan Longshan ialah kaedah pertanian mereka yang merangkumi pengeluaran bijiran dengan menggunakan penyodok dan sabit. Kerajaan ini juga berkembang maju dalam penanaman milet.
Tambahan itu, tapak arkeologi Longshan yang paling penting adalah di Hungan. Sekarang saya akan bincangkan tentang zaman Gangsa. Zaman Gangsa awal yang dikenali sebagai The Bronze Age muncul pada lewat milenium kedua sebelum Masihi. Permulaan zaman Gangsa awal boleh dikatakan sebagai sumbangan kebudayaan Longshan disebabkan oleh penemuan tapak-tapak arkeologi, penggunaan peralatan Gangsa seperti mesin peroda tembikar, sabit, penyodok dan sebagainya di antara masyarakat negara kota Longshan. Antara pusat perkembangan terpenting zaman Gangsa awal ialah lembah sungai Yangtze di Provinsi Jiangxi dan juga Sansingdui di Provinsi Sichuan. Pada zaman Gangsa awal iaitu pada 1766 sehingga 1122 sebelum Masihi, Gangsa dinilai sebagai elit kuasa diraja dinasti Shang. Oleh itu, tukang-tukang Gangsa dikenali sebagai ahli masyarakat yang penting di negara itu. Selain itu, logam Gangsa juga digunakan dalam upacara keagamaan, contohnya bekas ritus. Kemudian, penggunaan Gangsa tersebar meluas pada kira-kira 1123 hingga 221 sebelum Masihi. Walau bagaimanapun, bangunan teknologi besi telah menghadkan perkembangan kegunaan Gangsa. Kesimpulannya, negara kota Yangshao dan Longshan telah memberikan banyak sumbangan kepada tamadun Cina dalam pelbagai aspek seperti teknologi, pertanian, logam dan besi. Kebudayaan tersebut telah berakar umbi dalam kalangan masyarakat. Bukan itu sahaja, artifak-artifak yang dijumpai telah menjadi tanda pertubuhan Cina. Tanah besar China haruslah dijadikan contoh kepada negara-negara lain di Asia supaya sejarah tamadun Cina dapat dikekalkan sepanjang hayat. Sekian, terima kasih.